Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه وجاهد بجهاد يوم الدين أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan pengurusi dan penyelia Paksi Nipong Tebal Haji Syarif, dan yang diraihkan hadirin hadirat muslimin muslimat serta sahabat saya Ustaz Samsul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada kita. Ini dipanggil hidayah sebab Allah memberi petunjuk kepada kita untuk menghadirkan diri kita dalam kuliah ilmu. Allah menciptakan malaikat sebagaimana diciptakan manusia diciptakan malaikat. Dan setiap satu malaikat itu diberi tugasan-tugasan tertentu. Malaikat Jibril buat mai turun wahyu, malaikat Mikail buat mai turun hujan, kan? Malaikat Malik, kan? Malik dia jaga pintu neraka, kan? Malaikat Fathah dia jaga syurga. Macam itulah malaikat, peringkat-peringkat malaikat. Allah bagi dia tugas yang khusus. Dia buat tugas dia bawa kerja dia. Namun pada tu tugas yang paling utama Allah bagi kepada mereka adalah mereka hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu yang kita berbicara berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Depa mai duduk dengan kita, depa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kita, depa berdoa untuk kita dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang cakap mai dengar kuliah pun kira pahala dah, kira berkat dah, doa daripada malaikat. Sebab tu saya cakap tuan-tuan dan puan-puan adalah di antara insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Datang mai dengar. Kampung ni saya rasa banyak penduduk tapi masing-masing duduk tengah makan nasi lemak, masing-masing duduk tengah fikir hari ni nak masak apa bagi kat suami dia, bagi kat anak dia, tidak. Masing-masing duduk usung bakui nak pergi market. Nak beli ikan, nak beli ni, pergi market gaduh pula dengan peniaga. Awal ikan kembung semalam sekilo RM8, hari ni jadi RM18. Ya tu dia. Pagi-pagi kita tak cari dosa dah. Ini kita tak cari dosa, pagi-pagi kita mai cari pahala. Tu dia. Alhamdulillah. Allah pilihan. InsyaAllah. Jadi seperti mana tadi Ustaz Syamsul umum, saya ni seorang mualaf. Semalam dah buat kuliah di sini. Kan dekat masjid ni tak apa. Siapa yang pergi semalam dekat masjid ni? Tak ada siapa pergi nak? Tu dia tak pergi. Jauh. Oh, kira muka orang sini lah. Tu dia. InsyaAllah Allah tambahkan lagi pahala 2 kali ganda. Allahu Akbar. Kan? Tu tak apa, insyaAllah nanti kita sembang pasal tu lah. Kan? Pagi ni kita sembang benda yang baik dan percaya semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Islam ini tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata innallaha yu'ti dunya liman yuhib walakinna Allah la yu'ti illa liman yuhib. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah sayang, kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan Allah tak suka. Siapa yang Allah suka? Allah suka kepada orang Islam. Allah suka kepada orang Islam sebab orang Islam dia tauhid, dia isahkan Allah sahaja, dia tak percaya benda lain, dia percaya kepada Allah. Jadi Allah bagi dunia ni. Sebab tu hari ni kita tengok ada banyak tuan kita punya kebun, punya rumah besar-besar, kereta pun besar-besar, tapi bini semua dia nak kecil-kecil, tak nak besar-besar. Dia jadi macam tu.
Tapi orang yang tak suka, Allah tak suka. Siapa dia? Orang-orang kafir. Dan dia tak sembah Allah, dia sembah selain daripada Allah. Tapi Allah bagi juga dunia ni kat dia. Tu kita tengok orang-orang bukan Islam pun, tu dia kelang punya besar, rumah punya besar, kereta punya besar. Tak apa, dunia Allah bagi. Dunia Allah bagi. Tapi walakinna Allah la yu'tidin illa liman yuhib. Akan tetapi agamanya Allah hanya akan beri kepada mereka yang Allah cinta sahaja. Apa dia agama tu? Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cinta? Tuan-tuan dan puan-puan sajalah yang Allah cinta. Artinya orang Islam yang Allah cinta sangat-sangat kat kita. Sebab tu dalam banyak riwayat yang Allah kata apa? Allah redha ke atas Islam. Kita selalu baca inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Sebab tu Allah sayang kepada orang-orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tengok satu. Allah yang menghidupkan kita, dan esok Allah juga yang akan matikan. Hidup sudah pasti, mati pun sudah pasti. Dah datang, kita akan kembali. Kalau kita mati esok, kita tahu macam mana pengemumian dia, macam mana kita nak kontrol diri kita. Semua tu Islam dah ajar. Tu hebatnya Islam. Dalam agama lain benda ni tak ajar langsung. Sebab tu bila ada kematian, mereka punya sedih, keluh kesah. Mereka punya sedih, mereka punya meratak mayat tu sampai maki hamun Tuhan pun ada. Kita tak nak macam tu. Kalau kita dengar kematian, kita jaga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Lepas tu kita ada takziah, kita pergi ucap takziah dekat keluarga tu. Sabar no. Tu dia kita bahasnya tu kata sabar, ujian Allah. Tapi orang lain bukan macam ni. Dulu masa saya bukan Islam, saya tengok kalau ada kematian tu dia riuh rendah. Satu rumah porak-poranda, macam-macam suara boleh keluar. Tambah yang mai tua-tua tu, maklum-maklum kita, tok nek kita semua tu, Allahu Akbar. Masa nak dulu, masa duduk kat rumah nak makan pun tak boleh nak makan. Tapi bila ada kematian, suara dia paling kuat. Oh dia. Itu apa? Lagi satu, dia dalam India ni, kalau kita tengok yang mati tu, katakanlah nama dia apa atau, tapi usia dia 99 tahun. Memang dah ramai anak-anak pun tunggu bila nak mati pun tak tahu. Lama dah hidup kan. Bila ada mayat orang tua, hak lain semua tak menangis. Jadi syarat dia kan dia mesti kena menangis rendah kan. Jadi ada satu kumpulan maklum India ni, depa ni khusus dibawa untuk menangis saja. Menangis saja. Lepas tu depa baca pula satu kita ada talqin. Depa punya talqin bernasyid. Depa bacalah awatlah hang mati, pasal apalah Tuhan bunuh hang, siapalah yang nak jaga keluarga hang tu. Dia buat nyanyian sempoi punya tu. Tu depa macam tu. Tapi kita alhamdulillah dalam Islam tak ada macam tu. Allah datangkan Islam kepada kita. Allah dah ajar kepada kita apa dia itu, pasal macam mana kehidupan kita tu. Sebab tu saya cakap nikmat Allah Subhanahu wa taala punya banyak, tak pernah putus. Cuma kita tak sedar. Hari ni kalau kita tengok nikmat dalam berkeluarga, kita berkeluarga, nikmat tu. Nikmat beranak bila ada anak, nikmat tu. Nikmat berkeluarga, nikmat mencari rezeki, nikmat bersahabat. Itu semua nikmat yang Allah bagi. Hari-hari kita boleh tengok betapa. Nikmat mai duduk sini, nikmat berdiri, nikmat berjalan, nikmat bercakap, nikmat makan. Semua tu nikmat Allah bagi kepada kita. Tapi di antara nikmat yang paling agung Allah bagi kepada kita, yang paling tinggi, iman dan Islam. Bukan semua boleh dapat nikmat ini. Ada 10 bilion rakyat di dunia ini, 2 ke 3 bilion Islam. 2 ke 3 bilion saja Allah bagi nikmat ini, iman dan Islam. Sebab apa? Melalui nikmat inilah kita kenal siapa dia pencipta semua, siapa dia Tuhan yang layak disembah, siapa yang Tuhan sebenar-benarnya. Apakah itu agama yang betul yang dibawa oleh Tuhan, yang dihantar oleh Tuhan.
Tuhan. Melalui nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang kita kenal. Dan melalui nikmat iman dan Islam ini sajalah kita tahu tujuan kita dijadikan manusia. Pasal apa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kata apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cipta jin, aku cipta manusia hanyalah sembah kepadaku dan beribadat kepadaku. Cuba tanya dekat orang bukan Islam, pasal apa Tuhan cipta apa? Tuhan cipta kami nak berseronok lah. Itu dia cakap. Saya mai kat bumi ni, saya ni kita nak berseronok. Dia cakap macam tu. Tapi kita dah, Allah dah apa dah. Termasuk jin sekalipun Allah cipta tu hanyalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham ayat ini, kita akan sedar apa yang kita alami di dalam dunia ini semuanya adalah bersifat sementara sahaja. Jadi macam mana nikmat yang Allah bagi punya banyak macam tu, musibah pun tak terlepas juga, kan? Termasuk kita Malaysia ni sekalipun, kan? Daripada kemarau hari itu, ni sehari dua ni bolehlah nampak hujan, alhamdulillah, kan? Ni hujan, bila cakap pasal hujan, ini saya punya pendapat, nak buka ustaz mana apa ni, Ustaz Syah sendiri yang nak kongsi. Pasal apa time hujan tu Nabi suruh kita baca doa. Nabi cakap baca doa, kan? Baca doa, Nabi kata. Sebab apa? Kalau kita fikir pokok-pokok ni semua kering, tidak? Pokok-pokok ni semua kering. Macam tu juga binatang-binatang nak minum air pun tak ada. Tu yang kadang-kadang ulang pergi masuk dalam rumah, kan? Kita ulat masuk dalam rumah tak apa, kita pukul, semua pun pukul. Tapi orang India masuk, ulat masuk dalam, dia tokong masuk dalam rumah. Bagi dia ulat pun tokong. Dia jenis dia tak. Jadi apabila hujan turun, pokok dah dapat dah minum air, dia bersyukur pada Allah, dia berdoa, dia bertasbih kepada Allah. Apabila dia sedang berdoa, dia sedang memuji Allah, time tu kita pun pergi join sekali dengan dia. Kita pun syukur, alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Masya Allah, tabarakallah, doa kita akan dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ini saya sendiri kaji, saya sendiri yang mana. InsyaAllah kita cuba benda yang manfaat kita buat, benda yang mendatangkan kebaikan kita buat. Jadi tadi menghentikan mana? Menghentikan hujan. Jadi begitulah dengan kemarau, bermulanya kemarau, pergi pula kepada jerebu, lani mai pula MH370 entah hilang ke mana pun tak tahu. Dia semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam, kita faham. Kita faham. Sebab apa kita cakap? Ujian daripada Allah. Kalau orang bukan Islam cakap apa? Dia cakap macam-macam. Habis apa yang ada dalam mulut dia semua keluar habis. Kan? Saya dulu pergi satu masa saya India dulu, ayah saya bawa saya pergi bawa satu kenduri ke pengebumian. Saya pergi tengok tu, dia mayat dia tua kerepot dah. Memang layak nak mati pun. Kan? Dia pula ada mak dia pun macam ni dah. Yang tadi macam saya cakap, mak dia pun goyang. Mak dia yang mati tu umur 63 tahun. Cukuplah tu. Kan? Mak dia pula 80 lebih. Mak dia main macam ni ketak-ketak. Mak dia maki hamun, Tuhan. Tokong dia cakap, Tuhan tak ada hati, Tuhan tak ada mata. Dia pergi bunuh anak saya. Dia juga bunuh anak saya tu. Bunuh anak saya, boleh hidup lagi tu, masih muda lagi. Muda apa? 63 tahun dah. Tu dia berkatat. Sebab tu dalam Islam tak boleh, kita tak boleh berkatat mayat dia tu. Sebab apa? Tak ada sifat kesabaran. Jadi Allah dalam Islam kita diajar, Nabi dah ajar semua dah. Macam mana bila kita menghadapi satu musibah, macam mana kita kena buat, macam mana kita kena ubah sikap kita tu. Jadi kita tengok di sini ulama kata ada 4 golongan manusia apabila ditimpa musibah. Yang pertama siapa dia? Yang pertama ulama kata orang yang berkeluh kesah. Macam India tadi tu. Kan? Tapi dalam orang Islam pun ada juga, tak terlepas. Kan? Orang yang keluh kesah macam ni, dia tak boleh terima takdir Tuhan. Dia tak percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau nak terima ketentuan Allah. Dia tak nak mengaku semuanya itu berlaku, musibah ni berlaku disebabkan ada
ketentuan ini ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau. Bila dia dengar saja dia jadi sedih semacam. Kadang-kadang dia duduk melayan, dia duduk fikir apa siapa dia itu yang jadi murung lah macam-macam tu kan. Itu semua jenis orang yang teluk besar. Ada yang lebih serius, pukul-pukul pipi, pukul-pukul kepala. Itu sifat orang siapa tu. Orang India suka buat macam tu. Dia pukul-pukul pipi. Ada yang serius, koyak baju pun ada nak jadi hak. Koyak baju pun ada, babek baju dia pun ada. Kadang-kadang dia tengok dia pakai baju tu dia branded John Master. Jadi dia pergi kat orang lain, dia peluk orang tu habis koyak baju orang kawan tu. Konon-konon dia sedang sedih. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata bukan golongan aku orang yang pukul-pukul pipi, wabek-wabek baju apabila ditimpa musibah. Bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena lihat. Sebab apa Nabi kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan hendaklah kamu beriman pada qada dan qadar, baik dan buruk itu semuanya datang daripada Allah. Jadi hari ini bila kita ditimpa musibah, kita macam mana, kita keluh kesah tak? Tak ada, jangan. Kita jangan. Kalau kita ada macam tu, salah. Golongan macam ni Nabi kata adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suka golongan manusia ni sebab mereka tak boleh terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita tengok golongan yang kedua, iaitu orang yang sabar. Dia sabar. Apa saja jadi ke atas diri dia, dia sabar. Sebab tu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa ada batasan. Apabila kita bersabar, darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Kita pun kadang-kadang tengok kalau kawan ada musibah, kita apa kat dia, sabarlah kan. Sabar, ujian daripada Allah. Ini dia golongan yang sabar. Jadi sabar ni tuan-tuan dan puan-puan, besar darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wahai Muhammad, sebarkanlah berita gembira kepada mereka yang sabar atas ujian. Allah kata apabila seseorang itu ditimpa penyakit, dia minta malaikat pergi tengok apa yang dia ucap. Kalau dia cakap aku sabar dengan penyakit ni, tu dia Allah tambahkan dia punya pahala. Allah, kalau dia mati, Allah kata dia tak pergi mana, dia masuk dalam syurga kalau dia sabar. Itu golongan yang nombor 2. Kita tengok golongan manusia yang ketiga pula, siapa dia? Itulah golongan manusia yang redha. Tadi sabar, ini redha. Dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar tu semua boleh sabar. Kita pun boleh sabar. Tak apa, aku sabar. Tidak kan? Dulu ada seorang makcik leha kan, kasihan kat dia. Suami dia sejak menikah sampailah dah ada anak cucu, asyik panggil leha bodoh. Tu dia leha bodoh. Kasihan kat makcik leha kita tu kan. Dia pun mainlah jumpa kita, dia cakap ustaz kita tak faham siapa suami kita jadi macam ni, tak panggil asyik leha je bodoh, asyik bodoh je leha. Dia jadi macam tu kan. Saya tanya kat dia, apa makcik leha, suami makcik leha tu Ustaz Azhar Idrus ke? Kan Ustaz Azhar Idrus selalu dalam kuliah dia, bodoh dia ke? Dah bukan, nama dia Leman. Dia cakap, pakcik Leman kita awak jadi lagu ni kan. Kita tak apalah makcik leha, minta doa kepada Allah kan, minta doa kepada Allah, insya-Allah Allah akan bukakan pintu hati dia. Nak jadikan cerita satu hari pakcik Leman kita ni pergi dengar kuliah ustaz, tajuk dia sabar. Dia pun dengar kuliah tu, termasuklah dalam hati dia. Ustaz tu kata, kita ni kena jaga isteri kita, kita ni kena sayang isteri kita. Isteri kita ni umpama pakaian bagi kita, dan kita adalah pakaian bagi dia. Itulah dia jodoh kita, ya Allah. Dia pun cakap lah, apa tu Pak Leman kita tersentuh hati dia, teringat balik kat isteri dia. Tu dia, aku salah banyak, dosa banyak lah, maki bini aku bodoh kan. Tu dia balik rumah, dia panggil leha.
Makcik leha kita pun pergi. Dia tahu dah hari ni Pak Leman ni nak maki apa-apa tak tahu. Dia pun pergi. Apa dia abang? Dia pun kasar sikit. Apa dia abang? Ni, abang nak minta maaf. Abang nak minta maaf. Selama ni abang marah leha bodoh. Abang minta maaf. Tadi ustaz tu dah cakap banyak dah. Abang sedap dah. Rupanya abang takkan marah. Abang marah pun abang marah leha cerdik. Leha cerdik. Dia cakap macam tu. Okey, tak apa. Orang perempuan bila orang lelaki cakap macam tu, teriak dah. Tak sangka apa sayang saya no. Tu dia itulah orang perempuan kan. Hati dia lembut sangat-sangat kan. Jadi apa dia Pak Leman kita cakap ni Leha tak apa. Jangan menangis. Pergi buat kopi kat abang-abang nak minum kopi. Abang nak minum kopi apa? Buatlah kopi jantan. Bila buat kopi jantan. Kat Pakcik Leha kita masuk dalam dapur, tu dia kopi jantan buka buat ayam panas, kacang main bagi. Tu dah. Dalam 5 minit tak siap. Dia Pakcik Leha kita punya kacau dia sebab dia teriak sampai teriak dia kacau, dia teringat bayar rupa-rupanya suami aku sayang aku. Dia bancuh. Tu dia 15 minit tak sampai. Tak sampai. Waktu Pakcik Leman kita panggil Darling Leha. Tu dia darling. Oh ya Allah. Darling Leha, mana kopinya? 15 minit kopi tak sampai. Kan? Sabar. Selama ni abang tahu dah Leha buat ayak bodoh. Lah ni buat kopi cerdik. Kan? Dia makan masa dia pun buatlah kopi cerdik dia. Tu dia tunggu setengah jam tak mai juga kopi. Tadi darling ni dia tinggi sikit. Leha, mana dia kopi? Kan? Sat bang, sat punya sat. Tu dia 45 minit tak mai juga kopi dia. Pak Leman kita. Woi Leha bodoh. Mana dia kopi? Tadi baru mai minta maaf. Abang takkan marah dah bodoh. Nah, sebab apa? Tak ada sifat kesabaran, tuan-tuan. Allah uji kita, kena ada sifat kesabaran dalam diri kita ni. Kasihan kat Makcik Leha. Lain-lain Pak Leman jadi balik macam dulu kan. Tak sempat dia nak bertaubat. Lepas tu ini sikap orang yang redha. Dia redha apa saja yang berlaku ke atas diri dia. Dia redha apa saja musibah yang Allah letakkan ke atas dia. Aku terima. Dua golongan manusia ni kita boleh tengok kat mana-mana saja kan. Dalam golongan kita ni, kita pun sama-sama orang main mengucap ke apa, main apakah kita sabar. Tak apa, aku redha, aku terima. Aku tahu Allah ketentuan ni semua Allah yang punya, tak apa, aku redha. Itu yang kita jawab. Redha dia punya sifat di sisi Allah tinggi lagi. Dia tinggi lagi daripada orang yang sabar. Itu yang Allah nak, kita redha. Kita redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Ujian kita besar mana? Besar itulah pahala kita sekiranya kalau kita redha. Itu yang Nabi kata. Kan? Jadi di sini kita kena redha. Lepas tu masuk pula golongan yang keempat. Siapa dia ni? Inilah dia siapa dia dipanggil orang yang mempunyai sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa berterima kasih kepada Allah. Orang yang jadi apa dekat dia pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tak ingat kat benda lain. Tapi Allah kata apa dalam Quran? Allah kata wa qalilun min ibadihi yasyakur. Yang bererti dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Allah kata orang yang bersyukur ni sikit saja. Bukan semua yang bersyukur. Cuba kita pun tengok. Hari ni kalau siapa-siapa mati ke apa, kita pergi apa nak dekat dia? Suami dia kalau mati kita pergi apa? Syukurlah pada Tuhan suami hang mati. Tu dia lagi dia ingat ini pening apa? Kan? Ini tak betul apa? Kan? Suami mati dia semua aku bersyukur, berterima kasih. Yang ni yang Nabi ajak kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah biasa dengar kan? Ummu Salamah ni apabila ditimpa musibah, ditimpa musibah kan, suami dia sakit kan? Dengar tak cerita tu biasa dengar kan? Suami dia sakit tenat, tak boleh bangun daripada tempat tidur. Dia pergi jumpa Rasulullah. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya sakit, nak buat macam mana ni kan? Dia sakit sangat-sangat, saya sedih tengok dia. Nabi ajak dia apa? Nabi kata Ummu
Salamah, kamu bersabarlah dan berdoa kepada Allah yang kamu redha atas ujian ini, dan kamu bersyukur pada Allah sebab Allah pilih kamu untuk bagi musibah ni. Jadi kamu bacalah doa. Ya Allah, berilah aku kesabaran. Ya Allah, aku redha atas ketentuanmu. Aku bersyukur pada Engkau ya Allah, sebab aku percaya Kau akan gantikan yang terbaik daripada ujian ini. Bila Ummu Salamah baca doa ni, apa jadi? Suami dia mati. Suami dia mati tahu. Apabila suami dia mati, kan Nabi ajar bersyukur pada Allah, Allah akan gantikan yang terbaik. Apa yang Allah gantikan kepada Ummu Salamah? Ummu Salamah kahwin dengan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Tu dia Allah bagi sifat tu. Kalau kita pun macam tu dia kita kena bersyukur pada Allah. Terima musibah, redha. Terima musibah, bersyukur. Sebab apa? Nabi kata orang yang paling disayangi oleh Allah adalah orang yang paling banyak musibah. Kita jangan ingat kita tak ada musibah, kita tak ada ujian, kita adalah orang yang paling disayangi. Tidak ada sedemikian. Orang kalau tak ada ujian di dunia ni, tahu dia akhirat dia tunggu punya besar bertantan ada. Jadi kita bersyukur pada Allah sebab apa saja ujian mesti ada hikmah dia di sebalik. Allah nak gantikan yang terbaik. Cuba kita tengok Nabi, takat daripada lahir sampai dia wafat, tak habis-habis ujian. Allah bagi macam-macam ujian. Nabi lah orang yang pertama tak pernah tengok ibu, tak pernah tengok ayah, tidak pernah dapat kasih sayang seorang ibu dan ayah, tak pernah minum susu ibu sendiri. Lahir-lahir sudah yatim, lepas jadi yatim piatu, diantak di sana, diantak di sini, tak diuji kan, macam-macam diuji. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Kita pun macam tu juga. Kalau diuji, artinya Allah sayang kepada kita. Dan Allah pun dah janji dalam Al-Quran, aku tidak akan menguji seseorang itu lebih daripada bebanan dia. Dia tengok berat kita banyak mana, berat dia itulah ujian kita. Dia takkan bagi, Allah takkan bagi lebih daripada kemampuan kita. Sebab tu saya kadang-kadang saya tengok TV apa? Bersamamu tu. Bersamamu. Bersamamu Allah Akbar. Bersamamu tu semua saya tak percaya tidak. Sampai nak masuk dalam TV dia pergi goreng siput babi makan. Ada satu slot saya tengok, tak adakah benda lain? Lani sayur kangkung pun ada tepi jalan, free saja. Boleh masak apa? Tidak. Kan macam-macam sayur ada. Buah betik pun kadang-kadang mintalah dekat tuan tu boleh ambil, boleh buatlah gulai kan, boleh buat cicak apa makan. Sebab tu saya cakap, kalau hang mai cakap kat aku tak ada duit, aku percaya. Tapi kalau hang cakap hang tak ada makan, hang bohong. Apa semut pun biasa kita tengok ada Allah bagi makanan kepada dia. Burung pun ada makanan kat dia. Ini manusia khalifah ni yang Allah ciptakan, Allah sayang ni, takkan Allah tak bagi makanan kepada kita. Orang gila pun ada makanan dia. Kadang-kadang dia makan dalam tong sampah, kadang-kadang dia pergi kat nasi kandar, tak kita dah makan, dia main sebelah kita bagi dia makan, tu dia makan sedap. Ada juga orang tak betul pun kita bagi, ada juga makanan dia. Macam mana kita tak ada makanan? Tu bohong tu. Semata-mata nak masuk dalam TV, nak tunjuk kesedihan kan. Tu saya tak percaya, saya minta maaf lah, saya tak percaya kan. Jadi panci-panci maklum sini kalau percaya tu atas pendirian. Tapi bagi saya tak percaya benda tu. Sebab Allah tetap akan bagi makanan. Itu saya percaya. Sebab tu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila bersyukur, apabila kita ditimpa musibah ni, Allah kata apa yang kita kena buat? Faskuruni askurkum. Ingat kepada Allah. Lepas Allah tambah lagi washkuruli wala takfurun. Allah kata dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apabila ditimpa musibah, Allah suruh kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata apa? Bersyukur pada atas musibah yang aku jadikan ke atas kamu. Dan kamu jangan ambil kesempatan ini
untuk kamu nak jadi orang yang kufur terhadap kita jangan ambil kesempatan tu. Ramai yang buat macam tu kan. Hari ni dia jadi penagih dadah. Dia cakap apa, saya dari kecil tak ada siapa jaga saya tak ada kasih sayang ibu bapa saya, tak ada kasih sayang adik beradik, itu saya tension, saya pergi hisap dadah. Bohong kan. Habis Nabi tak pernah tengok bapa tu pun. Ada Nabi buat benda macam tu. Hari ni pergi disco, minum, mabuk semua 26 ni saja. Saya tak ada ketenangan dalam hidup saya. Jadi inilah hiburan saya. Saya minum, mabuk, saya menari dengan kawan saya. Sebab apa? Ibu bapa saya tak bagi saya ketenangan, tak bagi saya. Bohong juga benda tu. Sebab tu Allah kata jangan ambil kesempatan ini nak buat diri hang kufur kepada aku. Tak ada. Padahal kalau dia sedar benda tu, dia lebihkan amal ibadat, Masya Allah tabarakallah, pahala Allah subhanahu wa ta'ala melimpah-limpah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kita berkenaan dengan orang, jenis-jenis orang apabila ditimpa musibah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kita pergi. Hari ini yang datang sini semua sudah berkeluarga. Semua ada berkeluarga, ada anak, ada cucu. Alhamdulillah. Itu pun nikmat Allah bagi kepada kita. Nah, apabila kita sudah berkahwin, artinya kita sudah masuk satu alam yang baru, baik perempuan, baik lelaki. Itulah hikmat nikah disyariatkan dalam Islam. Dalam Islam, kenapa nikah disyariatkan? Yang pertama adalah untuk supaya kita berkembang besar, kan? Kita berkembang besar, kita dapat beranak banyak-banyak. Jadi Islam pun berkembang pesat. Islam jadi ramai. Nabi suka kalau kita punya anak ramai. Dalam hadis Nabi kata tazawwajul waludal waduda fa'ini mukassirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi kata kawinilah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Tak tahu mungkin malu-malu ada anak 8 ke 11 ke, kan? Tapi lah ni jadi trend macam apa, kan? Lah ni budaya sekarang. Sebelum nak kahwin, tu dia suami isteri nak bakal suami isteri buat perbincangan. Abang kita kahwin dulu anak, lepas 5 tahun baru kita buat anak, no? Suami dia kata tak apa, terpulang pada sayang tu dia. Pasal apa jadi macam tu? Sebab saya nak maintain body saya ni, kan? Lagi kalau nak dapat, takut dapat anak, takut jadi gemuk kedempui apa, kan? Ni nak coba hari-hari duk pergi beauty parlor, duk berhabis beribu-ribu nak jaga badan saya ni, kan? Lagi esok kahwin tu dia jadi sengit kotor lah macam mana, kan? Tapi orang perempuan ni sebenarnya dia lupa. Umur 9 tahun tak sama dengan 19 tahun. Umur 19 tahun tak sama dengan umur 29 tahun. Umur 29 tahun tak sama dengan umur 39 tahun. Dan umur 39 tahun tak sama dengan umur 49 tahun. Jadi semuanya Allah dah tetapkan dah macam ni. Yang kita gaduh apa duk fikir pasal tadi body lari ke sini, alignment lari ke sini, pasal apa? Jadi siapa yang kata cukup anak 2, siapa yang kata cukup anak setakat 3 tu, dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah kita tu. Dia buat anak ramai-ramai. Tu dia. Dan lepas ni mungkin musim terpujuk ke apa, wallah kita pun tak tahu. Jadi itu antara satu nikmat yang Allah bagi kepada kita supaya kita kahwin. Kalau kita apa dia nikah sebenarnya? Kalau ikut istilah orang Arab, mereka kata istilah kahwin tu dia macam dia cakap apa, umpama pokok tu sedang nikah. Dia cakap apa, kalau ada pokok condong semacam macam ni dia sedang berkahwin. Itu orang Arab kata. Imam Syafi'i kata apa? Nikah arti dia satu akad yang menghalalkan hubungan istimta, iaitu persetubuhan di antara suami dan isteri mengikut syarak. Dia kena melalui satu proses akad. Orang yang berzina macam mana? Perbuatan yang sama juga, kan? Cuma membezakan dia tu adalah akad. Kalau kita akad, kita jadi suami isteri yang sah. Kalau tak ada akad,
kita berzina. Allah kata apa? La taqrabu zina. Allah kata jangan kamu dekati zina. Allah tak kata jangan kamu buat zina. Allah kata jangan dekati zina. Zina itu mempunyai konsep yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Cuba kita tengok. Kalau dia berzina, termengandung, kan? Dia termengandung. Saya kadang-kadang pelik, kan? Depan mai jumpa kita, dia cakap, "Ustaz, ni anak saya terlanjur." Anak terlanjur. Terlanjur macam mana? Dia terlanjur tu lah, kan? Dia dah mengandung dah. Saya terkejut, terlanjur tu, saya cakap, "Puan, terlanjur tu buat tanpa sedang. Ini berlanjur, bukan terlanjur." Tu dia sebenarnya, dia kena main apa-apa. Ustaz, anak saya dah berzina. Dia punya nak kawa ayat zina tu, dia nampak macam besar sangat ayat zina tu. Dia pusing kau sini, pusing kau sana, dia bawa main ayat terlanjur. Nak bagi sedap dengar terlanjur. Abang bila anak zina, tidak. Nak kawa zina tu, dia punya abang dia terlanjur. Mana ada terlanjur? Itu berlanjur tu sebenarnya. Saya dulu ni sebenarnya bekas anak Tok Sami Hindu dulu. Jadi anak kepada Tok Sami Hindu, orang kadang-kadang mai rujuklah dekat saya, sahabat-sahabat pasal hukum-hukum kan. Jadi depa mai ada seorang sahabat mai tanya dekat saya, "Ni, oi, Syamuga, hang kan anak Tok Sami mesti hang tahu pasal hukum. Kalau kita terlanjur dengan seorang budak perempuan macam mana tu? Kira dosa tak?" Saya punya fikir-fikir, sebenarnya saya tak tahu apa, nama aja anak Sami. Lepas tu saya fikir-fikir, saya abang dengan dia, "Ni, suka sama suka tak ada masalah. Dia suka sama suka tak ada masalah. Jangan hang paksa dia, paksa cerita lain. Kalau hang suka kat dia, dia pun suka kat hang, tak ada masalah." Tu dia tu fatwa saya. Pasal tu saya jahil, tuan-tuan. Tapi dalam Islam Allah kata la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Jauh daripada zina. Jadi kita tengok, dah mengandung. Dia dah mengandung. Walau kawan yang mengandungkan dia sendiri nikah dengan dia, tapi anak yang lahir tu boleh binkan dia kah? Tak boleh. Anak tu jadi bin Abdullah, kan? Kesian besok dia besar. Orang panggil dia apa? Orang kita kadang-kadang mulut tak nak jaga. Orang panggil mulut tak ada insurans. Macam tu lah dia jaga tu anak haram tu. Tidak kan? Kasihan kat anak. Padahal dosa ibu yang ayah dia yang buat, tapi dosa tu pergi kepada anak dia. Kan? Besok dia besar, orang cemooh dia macam-macam, orang maki hamun dia macam-macam. Kan? Kalau dia tidak beriman, dia esok dia jadi doktor cucuk. Jadi doktor cucuk ubat apa atau jadi macam tu. Sebab tu Islam dia ada garis panduan dia. Islam cukup cantik, Islam cukup syumul, tuan-tuan dan puan-puan. Berbanggalah hari ini kita Islam. Berbangga, saya syukur saya Islam. Jadi itulah sebabnya Allah mensyariatkan nikah kepada kita. Anak buat apa saja, pilih akad nikah, tak ada masalah. Pilih akad nikah, jadikan dia sebagai seorang isteri. Ambil kahwin tu dia. Allah kata apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna sulasa wa ruba'. Kawinlah kamu dengan mana-mana perempuan yang kamu suka. 2, 3, 4 tu dia masna sulasa ruba'. Arba'ah tu dia 4 tu weh. Orang palung-palung kita suka dengan ayat tu. Ada saya buat kuliah fiqh munakaan dekat Bukit Mertaja, kuliah bulanan. Kan saya belajar jurusan syariah. Jadi saya belajarlah hukum-hukum Islam semua kan. Jadi saya mengajarlah kepada orang. Saya duk bagi kuliah berkenaan pasal fiqh munakaan ni, ada seorang hamba Allah tu duduk betul-betul depan saya, duduk bersila, tengok saya. Macam ni saya jadi macam cemas, ya Allah, dia tengok macam kan. Aku abang silap aku pakai ayat Quran ni. Lantang tebak bila apa. Lepas tu dia serius. Punya serius. Pokok tak guru apa kan. Ya bila tak apalah kalau kita orang yang tegur kita tercakap tersasul kan bagus. Sebab kita tahu kelemahan diri kita boleh perbaiki balik kan. Kita jangan ambil semua negatif. Apa dia ni pun tak betul, mai apa kita. Kita jangan macam tu. Kan saya ada sahabat seorang, ustaz juga kan. Dia main apa dekat saya malai lah Ustaz Syah nak jadi imam ke apa. Setiap kali saya baca Fatihah, orang main tegak saya. Saya tak suka kalau dia nak tegak, suruhlah dia jadi. Dia pun fikir Allah Akbar. Hang seorang ustaz kan. Bagus orang Saidina Abu Bakar cakap apa? Orang yang paling aku sayangi adalah orang yang main tegak kesilapan saya, supaya saya boleh perbetulkan balik kan. Kalau dia tegak kita baca Fatihah tak betul.
kita tengoklah ke mana kesilapan kita tu, perbetulkan bacaan Fatihah kita. Bagus, alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada seorang yang tegur kita. Kadang-kadang kita baca Fatihah tak betul, sentiasa takut tak diterima oleh Tuhan, betul tak kan? Jadi macam tu. Jadi dia ni dia tengok saya semacam tu. Lepas habis kuliah saya, dia mai jumpa saya. Dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya ada niat nak pasang lagi satu. Oh, dia dengan habis tu lah kawan terucap saya semacam. Saya ni ada niat nak pasang lagi satu, Ustaz. Tu nak tanya nasihat daripada Ustaz. Saya dah fikir dalam hati, aku pun baru satu. Dia akan jumpa aku tanya nasihat dia apa? Dan aku pun tak boleh nak pasang lagi satu. Tanyalah kan, tanyalah dekat yang mana pasang dua ke tiga kan. Dia cakap, tak apa, lepas ni kita akan masuk bab poligami. Bawa main saudara sekali, bawa main isteri sekali kan. Saya kupas bab berkenaan poligami. Mungkin pokok dia boleh terima kot kan. Dia juga insyaAllah Ustaz kalau ada kesenangan, datanglah ke rumah saya. Saya dah tahu dah dia nisak, dia nak bagi aku kenal dengan bini aku kan. Tu yang dia ajak aku di rumah. Lepas dalam sambil-sambil dia hidang makan kat kita, dia suruh kita pujuk bini dia kan. Jaga insyaAllah nanti saya senang saya main kan. Sebenarnya ada agenda sebelah apa, ada udang di sebalik mi tu kan. Macam tu. Jadi apabila kita dijadikan sebagai suami dan isteri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meletakkan syarat tanggungjawab. Tanggungjawab kepada suami, apa dia tanggungjawab? Yang pertama Allah letak kan. Dan ada biasa tengok PU, pencetus ummah. Ada satu soalan mereka tanya dekat seorang pencetus tu. Isteri dia kerja, suami dia tak kerja. Isteri dia yang berkeluar nafkah tu semua. Itu nak kira macam mana? Jawapan yang dia beri itu pun okey lah, tapi tak menepati. Menepati. Sebab tu Ustaz Kazim Ilyas dia tegak, dia cakap jawapan tu kena ni balik. Jadi kita tengok jawapan yang betul insya-Allah. Yang pertama Allah letak apa kepada seorang suami? Mas kahwin. Mas kahwin pertama. Allah letak mas kahwin sebagai pemberian yang wajib. Allah kata apa? Wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlata, dan berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Hari ini kita tengok mas kahwin dekat sini berapa? Ini ikut dan ikut standard anak kan. Kita kalau pergi nak meminang seseorang kan, kita pergi lah hantar mak kaya kita. Mak lah selalunya mak pipi dia panggil beda. Kami ni saja berkenan dengan anak sulung tu, nak menikahkan dengan anak lelaki kami ni. Berapa mas kahwin dia? Kak beda jaga. Mana yang sulung Yang sulung tu 22,000 mas kahwin dia. Tu dia 22,000. Awak mahal. Dia juga hak sulung tu hak lah belajar sampai SPM. Punya susah kami jaga dia 22,000. Habis hak adik dia macam mana? Adik dia yang mana yang nombor 2 tu hak tu ambil lah 15,000. Pasal apa? Murah pula. Hak tu SRP je kan. Hak tu SRP pun tak lepas. Ambil lah tak apa 15,000. Tu dia jadi macam urus niaga. Yang adik yang bungsu tu tu 30,000. Siapa pula mahal sangat? Tu dah tunggu dah masuk U. Universiti. Jadi macam tu. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata perkahwinan yang paling diberkati adalah perkahwinan yang paling murah mas kahwin dia. Kita hari ini silap banyak kan. Bukan semestinya mas kahwin ini kena berupa wang tunai. Kita tengok kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia kahwin dengan anak perempuan Nabi Shu'aib kan. Apabila dia pergi ke Madian, dia tengok dia berkenan dengan seorang perempuan yang sedang menyusukan anak kambing. Dia berkenan. Bila dia berkenan, perempuan itu pun berkenan. Dia iaitu anak kepada Nabi Shu'aib. Dia beritakan Nabi Shu'aib dia berkenan dengan lelaki ini, iaitu Nabi Musa. Apa tu Nabi Shu'aib bertanya, hang berkenankah dengan anakku? Dia cakap, ya. Anak kahwinkah dengan anakku? Ya. Okey, aku letakkan mas kahwin dia. Syarat hang kena belah kambing 6 tahun ke 7 tahun. Itu mas kahwin. Boleh kita letak macam tu. Kita pokok kita ada bendang kan, punya bendang 100 ekor. 100 ekor pula. 100 ekor. Kita ada bendang 100 ekor kan. Ambil lah menantu. Dengar, hang nak jadi menantu anak menantu aku tu, dia mulai esok hang mai kerja sini sabar balik 3 tahun.
Buat benda. Boleh jadi mas kahwin tu benda yang manfaat, kan? Nabi kata bagilah satu cincin besi pun tak apa. Benda yang manfaat, itulah mas kahwin dia. Pokok kita ada syarikat besar, kan? Tahu dia dapat anak menantu lelaki dengan syarat mas kahwin dia amal kerja sebagai type, sebagai posto ke apa dengan syarikat aku selama 3 tahun. Boleh juga benda manfaat, itu mas kahwin. Ada seorang perempuan, dia suka, dia syok dengan Rasulullah. Dia minat, siapa yang tak suka Rasulullah kan? Mestilah kan, orang pun handsome kan? Kekasih Allah pula tu semua minat lah kan? Kan? Jadi dia pergi tawar diri dia. Dia kata, wahai Rasulullah, aku berkenan dengan kamu. Tu dia. Nabi tengok dia, Nabi kata, minta maaf kan? Tapi saya tak berkenan, saya tak boleh terima, saya minta maaf. Tiba-tiba naik sahabat-sahabat tarik baju Rasulullah. Dia cakap, Nabi aku syok kat dia, aku pula nak kat dia, sahabat pula nak kat dia. Itu dia. Lepas tu Nabi tanyakan, ni member aku suka, nak kau? Sahabat aku suka ni, hang nak kau? Perempuan tu cakap, sahabat aku sahabat lah, jadilah tu dia, sahabat aku sahabat lah kan. Jadi Nabi tanyakan sahabat, hang ada apa? Ada harta tak? Tak ada. Bendang ada tak? Tak ada. Kebun ada tak? Tak ada. Apa pun tak ada. Duit pun tak ada? Tak ada. Cincin pun tak ada? Tak ada. Nabi fikir. Hang ingat ada apa-apa surah? Aku ingat surah Al-Ikhlas. Okey, aku kahwinkan kamu dengan ni sekian ini dengan bermas kahwinkan surah Al-Ikhlas. Tu dia kahwin. Itu mas kahwin. Itu mas kahwin. Hari ni orang kita tu dia bila letak harga. Dia letak harga apa? RM22,222 22 sen. Sebab tu perkahwinan dia tahan 22 bulan, 222 hari, 22 saat. Apa itu cakai pakai habis tak ada. Kan disebabkan kita melanggar syariat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pemberian yang wajib, Allah kata apa? Berilah kepada dia nafkah. Baru turun kepadanya nafkah. Nafkah siapa yang wajib? Lelaki wajib kena bagi nafkah. Biarlah gaji kita 2,000, isteri kita gaji 20,000. Isteri tak payah keluar duit, kena keluar duit suami. Lah ni jadi banyak saya baca dalam paper Metro. Suami doktor, isteri doktor, suami driver. Isteri bagi duit, dia ambil duit daripada isteri, dia pepak habis berjudi dah, itulah ni lah. Kan? Tak pernah semayang lah, itulah ni. Sebab tu dalam Islam Nabi ajar kita cari jodoh pun sekufu padan dengan kita. Memang jodoh ditetapkan, tapi kita ada usaha tak? Kita tak usaha, kita berusaha kan. Saya berterang saya bagi tahu, awal-awal Islam saya dalam setahun dua tu, saya pun bukan orang yang rajin sembahyang. Walaupun saya dapat hidayah saya masuk Islam, saya bukan rajin sembahyang. Tapi alhamdulillah Allah beri saya seorang isteri yang cukup soleha kan. Isteri saya didik saya. Macam mana dia tak tegur, awak abang tak sembahyang dah. Dia buat macam mana? Masa saya tidur saya tahu, masa saya tidur dia sembahyang tepi. Dia semayang tepi saya. Lepas tu setiap kali dah habis semayang, dia mencium dari dahi saya. Ini rahsia ni, saya terpaksa beritahu. Dia cium dahi saya. Kita pun boleh buat. Kalau ada suami ketegak apa kan, tak nak pergi solat masjid ke, tak nak solat apa pun tak nak buat ke, sikap panas baran ke, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu kena ada. Kita doa minta kepada Allah kan. Lepas tu sapulah kepala dia ke, kan, ciumlah dahi dia ke, kan. Ni kita jadi masalah lah ni apa, kita pergi cari Ibrahim Madzin. Itulah yang jadi masalah lah ni. Saya dengar bomo yang pakai teropong tu cari kapal terbang tu, itulah Ibrahim Madzin. Jangan pergi cari dia. Baru-baru ni saya dengar ada orang nak pergi jumpa, rupa-rupanya dia sendiri pun sekarang pergi cari tu bomo lain. Pasal apa? Teropong dia hilang dah. Jangan tu cari dia, teropong dia hilang dah. Itulah jadi masalah orang kita lah ni. Kita ni direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penghalang di sana. Direct kepada Allah. Mintalah. Satu hari dalam solat berapa kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Betul tak? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah aku sembah, dan dengan Engkaulah aku minta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mimpi minta pertolongan Mazin tu? Sebab tu kapal terbang sampai lah ni tak jumpa-jumpa, kan? Kemudian sekejap satelit Amerika cakap ada 200 serpihan. Tiba-tiba mai Australia cakap 300 serpihan. Tu dia mai Thailand cakap ada 400 serpihan. Pipi satu pun tak jumpa. Siapa ni? Allah jadikan musibah ini supaya kita faskuruni askurkum. Kita ingat kepada Allah, kita minta kepada Allah, tapi kita tak minta kepada Allah. Itulah jadi masalah dia sebenarnya. Hujan pun tak turun, kita tak pernah buat solat minta hujan. Kita tak berdoa kepada Allah, kita tak minta, kita duduk sengak macam tu saja. Macam mana hujan nak turun? Saya masih ingat lagi masa kecil-kecil, mak saya hantar pergi saya tadika orang putih. Orang kita pula ni kalau hantar anak pergi mengaji orang bahasa orang tadika orang putih, nursery, kot-kot boleh cakap bahasa Inggeris. Saya ingat lagi, cikgu saya ajar apa masa saya umur 6 tahun, dia ajar saya satu lagu. Rain, rain, go away, come again another day, little Johnny wants to play. Maksud lagu tu kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, hujan-hujan pergilah engkau,